Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek bahasa Melayu yang bertajuk Resipi Kejayaan Brahim. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Resipi Kejayaan Brahim ini terdapat pada muka surat 184 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 2.6.1 membaca bahan sastera untuk menghasilkan idea baharu. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat membaca sebuah bahan sastera berdasarkan teks petikan mengenai resepi kejayaan Brahim untuk menghasilkan 3 idea baharu. Kedua, menulis sebuah ulasan tentang bahan sastera berdasarkan teks petikan mengenai resepi kejayaan Brahim dengan menggunakan ayat yang gramatis. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya membaca sebuah bahan sastera berdasarkan teks petikan mengenai resepi kejayaan Brahim untuk menghasilkan 3 idea baharu. Kedua, murid berjaya menulis sebuah ulasan tentang bahan sastera berdasarkan teks petikan mengenai resepi kejayaan Brahim dengan menggunakan ayat yang gramatis secara berperenggan. Pernahkah murid-murid menggunakan produk makanan di sebelah ini dalam kehidupan seharian? Ya, tentu ada murid-murid yang pernah menggunakan produk tempatan seperti yang telah Cikgu Afan tunjukkan di sini. Tentunya produk tempatan ini merupakan produk keluaran negara Malaysia dan merupakan produk yang diasaskan oleh anak jati tempatan negara Malaysia. Oleh itu, kita perlulah menyokong produk keluaran tempatan negara kita. Untuk pengetahuan murid-murid, produk-produk ini merupakan produk yang telah digunakan dalam kehidupan seharian kita, iaitu produk ini mengeluarkan produknya seperti kicap, sos cili, sos tomato, mi segera, serbuk kopi, serbuk minuman koko dan juga mihun serta ada produk-produk yang lain dihasilkan oleh syarikat tersebut. Untuk menjadi usahawan yang berjaya, kita mestilah mempunyai sikap kesungguhan dalam bidang perniagaan dan tidak mudah berputus asa apabila berlakunya sebarang masalah ataupun cabaran yang dihadapinya. Oleh itu, sebagai usahawan yang berjaya dalam perniagaan makanan, kita mestilah merancang jualan makanan ini di tempat-tempat yang boleh melariskan jualan tersebut. Sepertinya kita boleh menggunakan media sosial sebagai platform penjualan produk makanan tersebut. Oleh itu, kita mestilah menyokong produk buatan Malaysia. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita membaca teks petikan sastera mengenai rahsia kejayaan Brahim dengan sebutan dan intonasi yang betul. Cendol durian 1, campur pulut ya. Pinta ayah Ruben sebaik sahaja melabuhkan punggungnya di kerusi restoran. Ruben dan ibunya turut membuat pesanan yang sama. Pesanan mereka segera dicatat oleh pelayan restoran itu. Sementara menunggu pesanan tiba, Ruben membelek-belek akhbar yang terletak di atas meja di hadapannya. Sehelai demi sehelai akhbar itu diselaknya. Tiba-tiba,
Selakannya terhenti. Matanya tertumpu pada satu rencana yang bertajuk Resipi Kejayaan Brahims. Brahims merupakan jenama makanan yang sudah tidak asing lagi di Malaysia. Produk ini diasaskan oleh seorang pakar makanan berteknologi tinggi iaitu Datuk Haji Ibrahim bin Haji Ahmad Badawi. Beliau merupakan abang kepada mantan Perdana Menteri Malaysia yang kelima iaitu Yang Berbahagia Tun Abdullah bin Haji Ahmad Badawi. Datuk Haji Ibrahim berkelulusan ijazah sarjana sains daripada Louisiana State University. Beliau merupakan pensyarah dalam bidang teknologi makanan dan berpengalaman luas dalam bidang makanan dan penyelidikan berasaskan pertanian. Beliau mengasaskan Brahims bersama-sama dengan rakan kongsi dari Jepun iaitu Encik Tatsunobu Abe dan memperkenalkannya secara rasmi di negara ini pada tahun 1988 melalui syarikat Dewina Food Industries Sendirian Berhad. Kini, produk makanan tempatan berjenama Brahims cukup terkenal. Produk ini mendapat sambutan yang menggalakkan bukan sahaja di pasaran tempatan tetapi juga di pasaran seluruh Asia dan Eropah. Produk makanan Brahims adalah produk makanan sihat kerana tiada tambahan bahan perisa, bahan pengawet, perasa dan pewarna tiruan. Hingga kini, Brahims telah mengeluarkan lebih daripada 40 jenis produk makanan sedia dimakan dan sos masakan. Setiap bulan, hampir 1 juta pek produk jenama Brahims dikeluarkan. Silalah jamu selera, kata pelayan restoran sambil meletakkan semangkuk cendol di atas meja. Tatkala melihat cendol di depan mata, Ruben pun menghentikan pembacaannya. Sambil menikmati cendol, otak Ruben berputar ligat. Ada persoalan yang sedang berlegar-legar di jendela fikirannya. Apakah resepi kejayaan Brahims? Sebentar tadi kita telah pun membaca sebuah teks petikan sastera yang bertajuk Resepi Kejayaan Brahims. Oleh itu, didapati bahawa produk Brahims ini merupakan produk yang diasaskan oleh Datuk Haji Ibrahim bin Haji Ahmad Badawi yang merupakan abang kepada mantan Perdana Menteri Malaysia yang kelima iaitu Yang Berbahagia Tun Abdullah bin Haji Ahmad Badawi. Beliau merupakan seorang pensyarah dalam bidang teknologi makanan yang berpengalaman luas dalam bidang makanan dan penyelidikan berasaskan pertanian. Oleh itu, beliau telah bekerjasama dengan rakan baiknya iaitu Encik Tatsunobu Abe yang merupakan rakan kongsinya dari Jepun. Hasilnya, Datuk Haji Ibrahim ini telah pun menghasilkan produk makanan yang dijenamakan sebagai Brahims. Pastinya produk keluaran beliau ini telah pun dikeluarkan sebanyak 40 jenis produk makanan dan hampir 1 juta pek produk jenama Brahims ini dikeluarkan. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia perlu berbangga dengan kejayaan beliau ini dan kita perlu mempunyai azam yang sepertinya untuk berjaya dalam kehidupan serta mencapai kejayaan dalam cita-cita yang diimpikan. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita mencatat idea baharu mengenai resepi kejayaan Brahims dalam bentuk
peta pelbagai alir. Baiklah murid-murid, untuk aktiviti yang kedua ini, murid-murid perlu mencatat maklumat iaitu idea baharu mengenai faktor-faktor resipi kejayaan Brahims ini. Faktor-faktor resipi kejayaan Brahims ini telah pun Cikgu Afan membantu murid-murid dengan mencatatkannya ke dalam bentuk peta pelbagai alir. Oleh itu, kita bersama-sama untuk merungkaikan maklumat tersurat dan juga maklumat tersirat. Maklumat tersurat ini merupakan maklumat mengenai idea baharu iaitu resipi kejayaan Brahims, dan maklumat tersirat ini sebagai penjelasan maklumat tersurat tadi. Dan perlu diingatkan semula murid-murid, untuk menjelaskan maklumat tersurat ini, perlulah murid-murid menggunakan kata hubung pancangan keterangan atau singkatannya sebagai KBS2. K sebagai kerana, B bagi, S supaya, D demi, U untuk, dan A ini sebagai agar. Oleh itu, mari kita bersama-sama untuk menjelaskan maklumat tersurat ataupun idea baharu mengenai resipi kejayaan Brahims yang pertama. Kita lihat di situ, beliau bijak merancang strategi pemasaran produk di pelbagai tempat. Itu maklumat ataupun idea baharunya. Oleh itu perlu ada penjelasan. Kita lihat maklumat tersirat di sebelah kanan untuk menjelaskan maklumat tersebut, iaitu supaya melariskan jualan produknya. Jadi di sini Cikgu Afan telah menggunakan kata hubung pancangan keterangan supaya. Supaya apa? Ya, supaya melariskan jualan produknya. Tentunya di sini beliau bijak merancang strategi pemasaran produk di pelbagai tempat. Contohnya pada masa kini tentunya adanya perniagaan secara dalam talian, iaitu menggunakan platform Shopee maupun Lazada. Tentunya ada media sosial seperti Facebook maupun YouTube maupun Twitter ataupun Instagram. Pemasaran dilakukan di situ tentunya dapat meningkatkan ataupun melariskan jualan produknya. Seterusnya kita lihat idea baharu yang kedua, iaitu beliau memiliki ilmu yang luas dalam bidang pemprosesan dan penyelidikan makanan. Itulah idea baharunya dan perlu ada penjelasan. Penjelasannya untuk menghasilkan produk makanan yang berkualiti tinggi. Tentunya beliau merupakan pensyarah di universiti dan beliau mempunyai ilmu dan kepakaran dalam bidang penyelidikan berasaskan makanan, iaitu pertanianlah. Makanan yang berasaskan pertanian. Jadinya di sini keterangannya untuk menghasilkan produk makanan yang berkualiti tinggi. Seterusnya, idea baharu yang ketiga, iaitu beliau cekal dan mempunyai kesungguhan dalam bidang perniagaan. Itulah amalan ataupun sikap terpuji oleh beliau, dan sikap ini perlu kita miliki, iaitu seseorang perlulah cekal. Cekal bermaksud di sini ialah tabah menghadapi sesuatu perkara dan mempunyai kesungguhan, iaitu tidak mudah berputus asa dalam bidang perniagaan. Jadi di sini penjelasannya agar produknya dapat berdaya saing dengan produk-produk lain di pasaran. Tentunya beliau perlu memiliki kecekalan dan kesungguhan dalam bidang perniagaan agar produknya dapat berdaya saing dengan produk-produk lain di pasaran. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya. Kini tiba masanya mari kita tuliskan sebuah ulasan mengenai resipi kejayaan Brahims secara berperenggan. Sila rujuk slide aktiviti 2 tadi untuk mendapatkan maklumat tersurat dan tersirat. Tuliskannya dalam buku penulisan.
Baiklah murid-murid, untuk tugasan aktiviti yang ketiga ini sangatlah mudah, iaitu murid perlu menulis sebuah ulasan mengenai resepi kejayaan Brahims. Di sini Cikgu Afan sudah pun memberikan panduan khusus untuk murid-murid memudahkan kerja murid-murid untuk menyiapkan tugasan tersebut. Oleh itu, P1 merujuk kepada perenggan yang pertama sebagai perenggan pendahuluan, iaitu Cikgu Afan telah sediakan di sini teks petikan ini membincangkan Datuk Haji Ibrahim bin Haji Ahmad Badawi ialah seorang usahawan produk makanan yang telah mencipta jenamanya yang tersendiri, iaitu Brahims. Kemudian P2, perenggan yang kedua iaitu merujuk kepada perenggan yang membincangkan maklumat tersurat dan maklumat tersirat. Lihat di situ, antara resepi kejayaan Brahims ialah, lihat di situ, murid-murid perlu mencatat maklumat tersurat ataupun idea baharu yang pertama tadi dan juga penjelasan sebagai maklumat tersiratnya. Di situ Cikgu Afan sudah sediakan kata hubung pancangan keterangan iaitu supaya. Supaya apa? Jadi di sini maklumat tersebut murid boleh dapatkannya di mana? Ya, tentunya murid perlu merujuk semula slide aktiviti yang kedua tadi, iaitu maklumat tersebut telah pun dicatatkan ke dalam bentuk peta pelbagai alir. Jadi di sini murid teruskanlah menyiapkan untuk melengkapkan idea baharu yang kedua, iaitu maklumat tersurat yang kedua tadi berserta penjelasannya dengan merujuk slide aktiviti 2 tadi dan juga meneruskan untuk melengkapkan maklumat tersurat yang ketiga iaitu idea baharu yang ketiga berserta dengan penjelasannya iaitu maklumat tersirat, iaitu murid rujuk semula slide aktiviti yang kedua tadi iaitu maklumat tersebut sudah pun dicatatkan dalam bentuk peta pelbagai alir. Mudahkan murid-murid? Cikgu Afan tidak pernah menyusahkan kerja murid-murid. Kemudian P3 sebagai perenggan yang ketiga iaitu perenggan penutup. Perenggan penutup di sini Cikgu Afan sudah pun sediakannya. Jadi murid boleh salinlah penutup tersebut. Kalaulah murid ada idea sendiri mengenai perenggan penutup, jadi murid bolehlah gunakan idea sendiri asalkan tidak menyimpang penutup tersebut terhadap tajuk yang telah kita pelajari pada hari ini mengenai resepi kejayaan Brahims. Diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.